Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Kembali dengan saya pada hari ini, Zaid Hamidi, Pro BSN. Jadi hari ini saya nak ceritakan satu kisah benar yang berlaku pada saya sendiri. Okey, saya adalah bukti betapa perlunya untuk mempunyai perlindungan takaful. Sebagai ejen dan sebagai klien sendiri, saya pernah merasa di mana tiba-tiba doktor cakap kena buat operation. Kita boleh tanya doktor, berapa estimated untuk operasi saya? Lebih kurang 15,000. Apa yang dia nak buat kalau tiba-tiba doktor cakap macam tu? Jadi, apa yang berlaku pada saya adalah saya menghidap satu penyakit lah. Bukan penyakit lah, nak kata penyakit, mungkin penyakit lah. Saya mengalami operation laparoskopi pembuangan gallbladder, pembuangan empedu disebabkan infection dari batu karang. Okey, jadi hari ini saya nak share lah macam mana yang berlaku, apa yang berlaku, apa pantalaran, apa yang terjadi selepas pembuangan. Okey, stay tune. Okey, saya cerita sikit macam mana benda ni boleh berlaku. Benda ni berlaku pada tahun lepas pada MCO 2020, sorry. 2020 saya balik ke kampung saya. Okey, bila balik kat kampung tu, saya keluar dengan kawan saya, lepak makan chicken chop tepi jalan. Lepas pada MCO dekat Kelantan. Saya balik, bila balik tu makan chicken chop, balik-balik sakit perut. Sakit perut yang sangat, amat sangat. Jadi bila sakit perut ni, food poisoning lah senang cerita. Saya cerit-berit, saya ada muntah, pening, memang saya terbaring je, demam. Jadi bila keadaan melarat tu, saya telah dimasukkan ke hospital. Jadi masa tu masuk dekat KBMC Kota Baru. Jadi bila food poisoning ni, biasa treatmentnya adalah antibiotik lah, tak ada benda lain. Doktor cocok je, memang masuk antibiotik je. And then Alhamdulillah lah, masa saya warded tu saya dapat bilik single. Memang bilik tu macam hotel lah. Alhamdulillah, isteri saya dapat teman saya. Saya pun bebas bergerak. Sebabnya bila berlaku food poisoning ni, memang kerja nak pergi tandas je. Makan sikit nak buang, minum air sikit nak buang. Jadi Alhamdulillah, bila duduk bilik seorang tu, privacy memang ada lah. Keluar masuk tandas punya tak ada masalah, aurat pun terjaga, TV pun ada, makanan pun sedap. Alhamdulillah lah. Sebab tu hospital swasta. Jadi dia punya prioriti adalah keselesaan klien. Jadi saya warded lebih kurang 4 hari. Lepas hari terakhir tu, sakit tu still ada. Jadi bila doktor check, doktor suspect saya batu dalam empedu lah, batu karang dalam empedu. Jadi terus buat CT scan, ultrasound dekat KPJ Perdana. Bila doktor check tu ada batu. Bila ada batu sepatutlah sakit. Sebab memang saya sakit lah. Lepas pada food poisoning tu, sakit dia bertalu-talu. Saya pun mengalami pedih ulu hati melampau, makan tak hadam. Pedih ulu hati tu memang perik lah. Sebab dia sakit dekat sini kan. Urut-urut sendawa pun tak settle. Kita jadi lawyer. Itu adalah satu petanda yang mungkin anda menghidap batu dalam empedu. Jadi cuma bila pergi dekat ultrasound tu, doktor cerita mungkin disebabkan BMI. Saya punya metabolism. Untuk saya, kalau dulu saya kurus. Jadi bila kurus ni memang belantak, tak ingat dunia lah. Makan je tapi berat badan tak naik. Syok. Tapinya ini adalah salah satu efeknya. Salah satu efeknya adalah kolesterol. Kolesterol yang tinggi akan membawa kepada pembentukan batu di dalam empedu kita. Jadi sebenarnya saya rasa sihat, tapi sebenarnya dari dalam saya kurang sihat. Penjagaan makanan saya memang out masa tu. Masa study memang badan kurus, makan Maggi je, makan lemak je, memang saya suka bab tu, kambing. Jadi long term effectnya boleh terkena ke batu karang dalam empedu. Jadi bila buat ultrasound tu ada batu karang empedu. Lepas tu doktor advice lah untuk buat gallbladder removal through laparoscopy. Okey, jadi saya direferkan, saya balik ke Kajang masa tu.
saya buat operation dekat situ lah, dekat Hospital Kajang, KPMC Kajang. Jadi bila buat tu, masa tu memang perut saya sakit lah. Memang tak boleh nak cerita sakit dia tu kat bahagian sini Okey, salah satu saya bagi keadaan orang yang ada sakit batu dan empedu ni, kita akan lawyer, akan sakit di bahagian sini, lepas tu empedu dekat sini. Dia sakit tu mungkin berlaku pergeseran antara batu dengan empedu kita. Jadi memang sakit, tak boleh nak cerita lah. Saya sampai rasa nak berguling lah sakit dia tu. Jadi sebabkan tak tahan sangat, terus warded di KPMC, proceed untuk buat laparoscopy surgery. Jadi masa tu masuk di hospital, Alhamdulillah bilik pun seorang juga, boleh masuk lah, isteri saya boleh teman apa. Okey, anda boleh tengok, saya tunjukkan gambar-gambar saya untuk laparoscopy ni. Okey, prosedur dia, perut kita akan dibelah. Bukan dibelah, dia tebuk 3. 1, 2, 3 di bahagian pusat. Boleh tengok dekat gambar tu. Saya nak tunjuk video, tapi masa tu video hospital tu tak bagi, sebab dia punya kamera untuk masuk dalam mulut ni rosak. Jadi satu kamera masuk dalam mulut kamera masuk dalam mulut. Saya ingat tu saya telah dimasukkan ke bilik operation. Doktor letak bius dekat bius oksigen apa saya tak ingat. Memang terus saya tidur, tak tahu. Sedar-sedar tu bangun tekak sakit. Memang sakit, sangat-sangat sakit, sehingga kan saya pitam balik. Sebabnya kenapa sakit? Kamera tu. Kamera akan masuk dalam tekak kita ni, dalam leher saluran esophagus ni, terus ke bahagian dalaman kita lah. Jadi cuba korang imagine pergeseran dalam tekak ni. Memang saya pitam balik masa tu. So bila dah sedar, dah stabil, saya dimasukkan balik ke bahagian bilik saya. Maka adalah empedu yang nampak tu. Empedu tu lebih kurang, saya boleh cakap macam asam boy lah. Macam asam boy, macam pedalanya pun ada. Jadi bila dah buat laparoscopy tu, untuk tempoh recovery saya lebih kurang seminggu. Lepas pada seminggu. Untuk lepas pada surgery tu, memang saya jaga pemakanan. Memang saya tak makan benda yang mengarut lah, sebab sakit. Satu badan kita ni jadi stiff tau. Satunya sebab sakit dekat operation ni. Tapi recovery untuk luka tu lebih kurang seminggu lah. Lepas pada seminggu tu saya dah boleh berjalan. Dah start minggu kedua tu dah main badminton. Lepas tu yang penting adalah bahagian pemakanan. Saya cerita sikit diet yang kita perlu setelah kita tidak ada empedu. Pertama sekali, untuk awal-awal after surgery tu, saya tak boleh minum susu. Kalau minum susu memang perut akan sakit melampau. Memang akan nak membuang terus. Dia bila efek pertama bila tiada empedu adalah kita akan membuang seandainya kita makan benda yang berlemak. Yang ni, pembuangan ni memang tak terkawal. Saya cakap macam tu, memang sakit dia tu memang tak boleh nak kontrol. Bukan sakit perut macam biasa. Jadi kepada yang nak buat surgery ni, inilah salah satu efek kita tak boleh makan sembrono. Awal-awal tu memang saya jaga makan betul-betul lah. Jadi benda yang saya rasa tak boleh makan adalah santan. Santan benda yang kita tak boleh makan. Santan, bila makan santan ni memang 100% akan keluar balik lah. Keluar dekat bahagian belakang. Lepas tu mungkin benda yang kita kena elakkan bahagian berlemak. Yang saya perasan lah, benda berlemak lain ni, lem. Lem ni mungkin bahagian lem dekat lemak tu tak boleh makan. Kalau bahagian isi tu kita boleh go through lagi. Tapi apa pun, lem ni memang dia berminyak, berkolesterol. Cumanya ada risiko untuk membuang juga dekat situ. Lepas tu saya perasan memang kita tak boleh makan benda yang non-hygienic. Contoh makanan tepi jalan. Saya boleh tahu kalau contoh saya makan makanan tepi jalan tu terus membuang, maksudnya mungkin makanan tu non-hygienic. Saya boleh cakap macam tu je. Kalau makanan yang masak dekat rumah ni memang tak membuang. Kecuali kalau bini saya masak lemak cili api lah. Memang yang tu saya berkorban lah. Tak kisahlah sakit, janji puas hati. Lepas tu lah, setakat ni lah, kalau tanya saya, sebenarnya itulah efek utama kita, sakit perut bila makan benda berlemak. Untuk side effect lain saya tak pernah merasa lagi lah. Kecuali hari tu pernah kena gastrik sekali. Tapi bukan gastrik sangat lah. Hari tu lepas raya hari tu
memang 3 hari straight tu saya makan rendang je. Bila makan rendang, saya buang. Makan rendang, buang. Makan rendang je sakit perut, buang. Jadi saya rasa benda tu tak jadi masalah. Cuma lama-lama tu mungkin ada sedikit infection lah dekat kita punya usus. Jadi masa tu saya kena gastrik, pergi buat ultrasound sekali lagi. Alhamdulillah lah, bukannya usus bocor ke apa. Cuma mungkin pemakanan yang tak sihat. Sebab kita lah tak ada empedu. Bila tak ada empedu ni dah tak ada penapis. Maksudnya lemak tu tak boleh nak tapis dah. Dia akan terus pergi untuk saluran pembuangan. Badan kita ni seolah-olah kena adapt dengan keadaan tiada penapis. Mungkin setengah orang ada perubahan dari segi berat badan. Cuma saya alhamdulillah maintain lah. Masuk ni dah setahun, dah genap setahun. So kalau tanya saya, mungkin pembuangan empedu ni tak mendatangkan efek yang melampau lah. Ada orang cakap bila dah buang empedu ni kita dah tidak ada risiko untuk kena pancreas cancer. Sebabnya, ataupun gallbladder cancer. Sebab kita dah tak ada benda yang boleh mendatangkan masalah tu. Jadi itu adalah antara manfaat buang empedu lah. Keduanya saya rasa dari segi lifestyle saya tak ada masalah untuk bersukan, untuk bekerja, untuk apa-apa pun saya rasa tak ada efek. Semua kembali macam normal. Satu lagi kelebihan dia, mungkin kita senang nak membuang. Setengah orang kena sembelit. Saya tak ada masalah sembelit. Let's say kalau saya macam rasa nak membuang, saya makan je lah benda yang mengandungi lemak, terus buang. Jadi cumanya kalau jadi backpackers ni naya lah. Pergi merantau negara orang, tanda susah nak jumpa, parok. Jadi pada saya tak perlu risau lah. Sebab kadang-kadang saya tengok dalam internet ramai yang survey macam mana apa berlaku, adakah benda ni bahaya. Jadi pada saya setakat ni tidak ada benda-benda yang major lah. Sekadar pembuangan sakit perut tu je lah. Tapi apapun, kita kena menjalani kehidupan yang sihat, pengambilan diet yang betul. Tapi saya sedih juga, buang empedu ni pun rasa lain lah. Rasa terkilan, tak adalah terkilan. Sebab empedu anugerah Allah sebenarnya. Setiap anggota dalam badan kita ini adalah anugerah Allah. Cuma nak buat macam mana benda dah berlaku kan. Jadi pada saya, untuk korang yang tengah sakit ataupun terpaksa buat pembedahan laparoskopi, InsyaAllah tak perlu risaulah. Tidak ada kesan-kesan yang major. Cuma kalau apa-apa nak tanya, boleh direct contact saya. Saya disediakan nombor WhatsApp saya. Boleh call saya. Saya akan ceritalah macam mana apa yang berlaku, apa yang perlu dijaga. Okey, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya hari ini, perkongsian berkenaan dengan pembuangan empedu melalui laparoskopi. Sekian terima kasih. Kejap, tak habis lagi. Jangan lupa untuk buat perlindungan takaful. Sebab je bil medical card saya, warded saya total 24,000. Macam mana nak cari? Jadi sebabnya kita kena faham, bila untuk penggunaan di hospital kerajaan kena menunggu. Soalan dia, pengalaman saya bila dah sakit memang tak boleh tunggu. So that's why kena ada perlindungan takaful medical card, supaya kita mempunyai coverage untuk warded di hospital swasta, untuk mendapatkan rawatan yang lebih cepat, supaya kita punya financial tidak terganggu. Maksudnya kita tak perlu guna duit saving kita. Jadi untuk mereka yang mencari plan medical card mampu milik, ada medical card 200,000, ada hibah, ada simpanan, boleh contact saya. InsyaAllah saya advise yang terbaik untuk anda. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.